Okey, baik. Tak mana lupa dah. Dua benda yang saya nak fokus. Allah yarham ataupun almarhum. Apa makna Allah yarham? Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Sebab apa kita sebut Allah yarham ataupun almarhum? Sebab kita mendengar satu perkataan, nama dia apa? Ustaz Kazim kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Ni. Dia telah kembali ke rahmatullah. Dia telah kembali kepada kasih sayang Allah. Dia dah balik kepada pemilik dia yang asal. Dia dah kembali balik pada penciptanya. Rahmatullah. Balik pada rahmat Allah. Naya tak kena. Kita sebut rahmat Allah, dia pula rahmatnya. Tak kena, tak sikit dia lagi. Tak pernah faham, tak faham. Balik kepada rahmat Allah baru kena. Kenapa balik pada rahmat Allah? Kenapa bila orang mati kita sebut rahmatullah? Kenapa kita kata bila mati Allah yarham? Mudah-mudahan Allah sayang pada dia. Mudah-mudahan Allah rahmat pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan pada dia. Sebab apa? Sebab sampai di sana bila kita mati saja, Saiful, tak ada siapa boleh tolong kita. Waktu kita hidup dalam dunia ni, ada orang pandu kita. Saya nak main masjid, tuan-tuan, yang pandu saya perempuan, anak dara. Dia duk habaq 100 meter kona kiri, 50 meter kona kanan, lalas jumpa sampai. Orang perempuan pandu. Agak-agak dalam kubur besok, ada tak orang pandu dalam kubur? Bila malaikat tanya, "Ma buka?" Perempuan jawab, Allahu Rabbi. Apa? Kuat sikit tak dengar? Allahu Rabbi. Agak ada tak? Tak ada. Rahmat Allah yang boleh tolong kau. Allah Kak Leha, oi, kita duduk di dunia blackout. Pasal apa? Bil api tak bayar. Depa mai potong gelap. Gelap lah, hangat lah. Elektrik tak bayar, gelap. Ambil wayar, sambung dengan jiran sebelah. Tumpang Kak Leha, oi, rumah aku gelap. Tarik. Bukan pelak dia, pasang lampu kita. Cerah. Alhamdulillah. Besok kena pergi bayar nak sambung balik. Kalau tak mau pinjam hak jiran sebelah punya, pakai pelita. Tak mau pelita tak apa, pakai handphone buat jadi cerah. Tak mau cerah, pelita handphone pun tak apa, pasang lilin. Banyaknya cara. Tapi kalau gelap dalam kubur, duduk dalam kubur ramai kamboi, gelap. TMB. Oh, TMB. Tak boleh, TMB tak dengar lah. Lilin. Siapa nak hantar? Jiran, oi, bagi sak wayar sambung masa dalam kubur ni, gelap. Tak ada siapa nak bagi dah. Melainkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Tu yang nama dia Allah yarham. Tu nama dia kembali ke rahmatullah. Supaya kita nanti bermula daripada situ sampai hari kiamat, Allah rahmati kita. Di dunia Allah sayang rahmat. Dalam kubur Allah bagi rahmat. Sebab apa saya kata macam itu? Sebab sekarang ni kalau kita tak baik, pertolongan orang senang. Kita walaupun tak semayang, dek, Allah bagi rezeki. Kita walaupun tak puasa, tetap Allah bagi rezeki. Kita walaupun tak semayang, tetap Allah bagi rezeki di dunia. Pasal Allah Maha Adil. Tapi bila kita dah mati besok, Ustaz, saya semayang Ustaz, InsyaAllah saya dapat rahmat. Saya semayang Ustaz. Bang, memang abang semayang, tapi abang semayang asar,
6.45. Habis-habis sembahyang masuk maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib masuk. Terus cakap. Baru je habis asar. Dah masuk maghrib. Nak kiamat sungguh dah. Masa cepat sungguh sekarang ni. Cepat kepala otak dia, tuan-tuan. Sembahyang mu sayup-sayup, hang kata nak kiamat. Agak-agak Allah nak bagi pahala banyak mana tu, tuan-tuan? Dengan rahmat Allah, Allah bagi pahala lagi. Ni berapa ramai tuan-tuan hak tak main masjid. Saya tengok tandas masjid kemas. Tengok dalam masjid kemas tu, saya tanya abang tadi. Abang hak sambut saya ni, duk kacau budak-budak ni. Masjid ni baru ke bang? Hai dah, masjid ni lama. Tapi kita duk bagi kemas, bagi lawang. Lawa bang, kemas. Tiang pada nama Ali Osman semua ada ni, mana nak cari ni. Allah cantik. Kapek cantik. Aircon sejuk. Kipas atas kepala. Tak cukup hak kecil, hak besar. Nak apa lagi tuan-tuan dah. Dulu kita kata hangat, masjid hangat. Tak boleh main lah. Peluh pepah. Depa buh aircon. Mat, main mat. Aircon dah ada dah. Tak boleh. Sejuk. Nak terkencing saja. Panas salah. Hangat salah. Sejuk salah. Aircon salah. Jenis tak mau tuan ni. Dia mayang di rumah. Tanya dia orang mayang di rumah. Masjid kan bagus. Rupanya tengok bola. Sambil sembahyang, TV sebelah tu tengok. Lagi tadi. Allah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kalau nak ikut pahala lah tuan-tuan, tak tahulah kita ni layak ke syurga ke tidak. Tak tahulah. Nak tengok amalan kita ni, Allah, sedekah ustaz. Saya sedekah tau. Berapa ringgit? Tadi tabung tadi RM10 saya bagi. Kawan saya RM1, saya RM10 tak? Cuba cek balik RM10 ha? Cari balik. Rupa-rupanya duit terkoyak. Bubuh gam plastik, bubuh. Nampak tu? Macam ni hang kata RM10. Ni pergi kat bank ni, bank nak terima tak terima, nak terima tak terima ni. Pergi kedai runcit pun dia tak mau. Tapi Allah ni maha baik. Rahmat Allah tu yang kita minta. Mudah-mudahan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab itulah nama dia rahmat Allah. Jadi ustaz, macam mana cara nak dapat rahmat Allah? Baru masuk tajuk. Oh, tadi mukadimah. Oi, mukadimah mu lama no. Wala isi lagi lama. Macam mana nak dapat rahmat? Macam mana nak dapat rahmat daripada Allah supaya kita ni insya-Allah Allah sayang kita, Allah jaga kita. Di dunia dapat rahmat. Tuan-tuan tanya, ustaz nak pergi mana ustaz malam ni? Saya nak pergi Mekah, nak pergi umrah. Ikut ustaz, nampak nak ikut. Tuan-tuan tanya, terbang berapa jam ustaz? Rasa 8 jam lebih lah, insya-Allah lah 8 jam lebih. Tuan-tuan tanya apa? Boleh sampai ke tu naik terbang? Boleh sampai ke? Boleh. Duk terbang berat, bertan-tan berat kapal terbang tu boleh sampai ke? Jangan tanya naik kapal terbang boleh sampai ke tak? Saya daripada Simpur ni nak bagi ke KLIA naik kereta. Yang tu kena tanya dulu, boleh sampai ke saya? Jangan tanya hak naik atas kapal terbang tu boleh sampai ke Ustaz Kazim tu. Jangan tanya hak tu lagi. Ni hak saya nak pergi ke KLIA malam ni pun belum tentu sampai tuan-tuan. Nama dia apa? Rahmat Allah yang menyampaikan saya. Dengan kasih sayang Allah, insya-Allah saya sampai. Bayangkan kalau Allah tak bagi rahmat pada kita. Allah. Nayon dah. Tuan-tuan tengok hari ni, saya tengok dalam surat khabar tadi harian Metro, gambar saya dengan Allah yarham Cikgu Eri. Pak mertua saya tunjuk ni gambar siapa ni? Loh, ni gambar saya dengan Cikgu Eri duduk lagu tu. Siapa Cikgu Eri?
dia pondan. Dia laki-laki, dulu dia pondan. Dia nak jadi perempuan. Tapi Allah Ta'ala ni bagi hidayah pada dia. Dia hijrah. Dia buang rambut panjang dia, dia buang suntikan dia apa semua, dia jadi cikgu laki-laki. Muhammad Khairi. Ustaz kenal dia? Awak tak kenal. Dia bukan setakat dia berhijrah, dia tarik kawan-kawan dia lain hijrah. Tuan-tuan ingat senang kan nak tarik pondan-pondan ni tuan-tuan? Saya dengan Cikgu Eri ni tuan-tuan, berapa tahun nak buat kerja. Apa jenis pondan yang saya tak jumpa? Pondan tua. Kau terkenal di Bukit Bintang, dek. Bukit Bintang memang terkenal tua. Yang saya jumpa pondan, Allah, yang ni perempuan ke lelaki, perempuan ke lelaki, Allah, rambut ikal dada, Allah. Main nak salam dengan saya. Salam tak salam, salam tak salam ni. Laki kan? Laki lah. Oh, tak apa. Kita duk rasa perempuan tau. Oh, Cikgu Eri ni hebat. Bila mereka ni berhenti jadi pekerja salon, bila mereka ni berhenti duk jual badan, bila mereka ni berhenti daripada buat kerja tak elok, mereka ni nak kerja apa? Tuan-tuan boleh ajak, pondan, berhentilah, haram ni. Dosa, haram tu. Dia pun berhenti. Lepas dia berhenti, dia nak kerja apa? Tuan-tuan ada offer kat dia? Mainlah kerja di rumah aku. Tak. Bini tu marah. Gatal ingat. Mainlah kerja di restoran. Kita pun tak ada restoran. Mainlah kerja di kilang. Kita pun tak ada kilang. Kita pandai ajak orang berhenti. Tapi kita tak pandai nak bagi dia peluang pekerjaan. Ni masalah kita. Saya seronok tuan-tuan. Tuan-tuan nak boykot apa semua. Boykot pergi. Tapi sebelum kita nak ajak boykot tu, sediakan pekerjaan untuk mereka supaya mereka boleh berhenti kerja. Dah ada dah untuk hang. Tu nama dia. Supaya jadi elok. Jadi elok semua. Kita ada satu jihad yang besar. Tapi jangan lupa, jihad kita tadi tak menyusahkan orang. Bangsa kita juga, anak kita juga, adik-beradik kita juga. Depa tadi ni hijrah. Kerja tak ada. Apa buat Cikgu Eri? Dia buat bisnes, buat kuih, buat ini, buat itu, buat ini, jual, bagi depa ni kerja, buat kerja. Saya tukang jual barang-barang hak pondan ni duk buat. Kesian tuan-tuan. Bagi duit, buat modal menega mi kari, mi Bandung. Saya tanya, ada satu orang mai jumpa ucap terima kasih. Ustaz, saya nak ucap terima kasih. Saya tanya, awak? Tak apa lah Ustaz, dia belah. Kawan dia mai, dia kata, Ustaz, dia nak balik tempat asal dia. Loh. Tu nak kerja apa? Kerja hak dulu. Saya dah cakap dia tak mau. Sabar tak mau. Tak dia pasal apa yang tak mau? Pasal apa yang dia patah balik kona balik? Pasal apa? Dia duk rabah dia marah. Lah. Dia pergi kedai, dia kerja kedai kopi, kedai runcit restoran ni. Oh, pekerja restoran duk rabah dia. Mai masjid, orang masjid pula rabah. Astaghfirullahalazim. Dia tak ada kerja nak bayar sewa rumah apa semua, dia balik tempat asal. Kesian tuan-tuan. Bila saya dengar cerita-cerita tu saya kesian. Tuan-tuan ingat mereka ni duk layan orang ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mereka duk layan orang handsome-handsome ke? Yang nak dapat RM10, RM20. Tuan-tuan ingat mereka layan ni orang segak-segak macam tuan-tuan ke? Hak penagih dada pun balus tuan-tuan. Yang berkudir badan dia, berdenih badan, tak mandi berbulan-bulan ni. Nak dapat duit. Kalau kita tak selamatkan mereka macam mana tuan-tuan? Tapi bila ada orang yang nak selamatkan dia, macam-macam. Akhirnya Allah ambil Cikgu Eri. Allah ambil dia. Siapa pula nak tolong?
Ustaz tolong, saya tolong. Setakat kita mampu. Bukan senang nak tarik mereka, kena berjalan malam tarik. Saya tak mampu tuan-tuan, nak pergi naik, tarik mereka, dakwah kat mereka, saya tak mampu. Saya mampu sediakan rumah, sediakan makan, sediakan allowance, duduk sini, kursus, sampai hampa pandai. Yang tu saya buat. Banyak tak dana nak buat Ustaz? Banyak. Mana Ustaz dapat duit? Daripada ceramah. Duit ceramah ni yang bantu. Itu ceramah Ustaz kena sekat, tak tahu nak kata apa. Nanti hak sekat tu jawab di hari kiamat. Dia ingat kita ni cari makan dengan ceramah. Yang kita duduk ceramah berpuluh-puluh tahun di masjid, surau Padang apa semua. Yang ni yang kita duduk buat. Bila sumbangan tuan-tuan tu saya ambil, saya pulangkan balik pada orang. Saya niat satu ya. Supaya apa yang saya buat tadi, pahala dia dapat pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan lah yang panggil saya, bagi dekat Tok Imam. Tok Imam kata, ni Ustaz, saya guati Ustaz, tambah minyak. Kata, saya ambil. Tapi apa saya buat dengan duit tadi? Saya buat sekolah, saya jaga orang susah, saya jaga pondan, saya jaga fakir miskin, saya jaga orang yang nak murtad, saya jaga orang yang macam-macam, tuan-tuan. Budak tahfiz saya jaga, orang tua saya jaga, orang tak ada kaki pun saya jaga. Sampai sekarang tuan-tuan, saya tengok ada satu makcik, kaki ni kena potong. Kencing mana? Dia, saya pergi melawat kat pondok dia. Macam mana kak? Makcik nak mati dah Ustaz. Kenapa? Semalam semut datang. Oh, semut beritahu ke? Ha? Tak, semut datang daripada luar. Hurung kaki dia. Kaki dia ni, dia potong. Kaki ni kena hurung dengan semut. 2 hari lepas tu tuan-tuan mati sungguh. Allah. Jadi abang-abang hak mana duk potong kaki ni, kalau semut main jaga-jaga hendak ni. Nanya orang lah. Di sekolah saya belah hak tak ada kaki, yang tak ada tangan pun saya belah. Yang saya tak belah, hak tak ada kepala. Yang tu tak mau entah, saya pun takut. Baik. Siapa yang nak selamatkan kita ni tuan-tuan? Allah. Dengan rahmat Allah, dia panjangkan umur kita. Baik. Sekarang, macam mana kita nak dapat rahmat kasih sayang daripada Allah? Baik, adik-adik ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu. Wal ladzina hajaru. Wajahadu. Fi sabilillah. Ulaika yarjun rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Baik, tolong ulang balik. Satu mula. Baik, terus ulang. Mampu kompong tak ingat dah. Raja nak usik mereka. Tadi duduk sana ni minat ni. Saya kata dah, saat lagi duduk tahribar saya, berbuat ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan percaya cakap saya. Bila geng mereka duduk di depan, geng mereka hak belakang, lama-lama semua mai. Ni dia lah hebatnya anak-anak kita. Seorang saja berani, yang lain akan ikut. Saya tengok tadi, siapa yang paling berani? Ni dia ni. Yang pakai kepiah Palestin ni. Nampak ni? Dia tanya kat saya, Ustaz, pertama kali ke datang masjid ni? Yes, pertama kali. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Baqarah 218, Allah sebut 3 cara nak dapat rahmat Allah. Supaya nanti bila kita mati, Allah sayang kita, Allah jaga kita dalam kubur, Allah bagi rahmat kita dalam kubur, sesuailah kalau kita disebut kembali ke rahmatullah. Sesuailah kalau orang panggil kita Allah Yarham. Almar. Woi, pandai entah ni. Tak boleh tipu mereka ni.
Baik. Siapa orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah? Adik-adik, 1, 2 mula. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, ulang. Dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak ambil 3 benda ni supaya Allah merahmati kita. Pertama iman, kedua hijrah, ketiga jihad. Adik-adik, pertama iman. Sebut kuat-kuat. Hijrah. Jihad. Nampak? Okey, ni lagi setengah jam tidur dah. Itu jihad depa. Sebab tu dengan anak-anak muda ni tuan-tuan, kan dia lama-lama dia tidur. Kita dapat tiang lega tak? 2 jam tak apa, kipas atas kepala pula, tiang dapat pula lega. Jadi Kak Som, macam mana nak dapat rahmat Allah Kak Som? Yang pertama, aku beriman pada Allah. Yang pertama, aku beriman kepada Allah. Apa dia? Aku setuju dengan apa semua benda yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Apa dia iman? Aku setuju dengan apa perintah Allah. Aku setuju dengan semua hukum Allah. Aku setuju semua. Aku setuju dengan Allah. Aku setuju dengan Nabi. Aku setuju dengan kitab. Aku setuju dengan malaikat. Semua aku setuju. Aku tak bantah langsung. Itu nama dia iman. Ni tuan-tuan nampak isteri kita. Dia main masjid tadi 6:30. 6 petang pakai telekung. 8 suku. Duk telekung ke? Punya kuat iman ni. Besok puasa. Hari ni puasa ni. Hari Khamis. Oh hebat. Senin Khamis puasa. Ramadan ni duk kira hari tu. Lambatnya. Betul saya kata tuan-tuan. Dia tengok geng dia main. Dia main. Nampak tu. Dia tengok geng dia duduk depan, lama-lama dia main. Ni cara nak tarik orang anak muda. Tak kira sebelah tu imam kita, tuan-tuan. Tengok hari tuan-tuan ni. Kursi lawa, pusing kemas ni tuan-tuan. Baik, cuba tengok isteri kita. Bila suruh tutup aurat, tutup. Bila suruh puasa, puasa. Pakai stokin ni sampai ke paha. Pakai stokin lengan sampai ke ketiak. Ui, tak tahu nak habaq lah. Zikir ni cincin di jari. Sambil masak duk zikir cincin. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil duk kacau tu. Tengah-tengah kacau pun perasan cincin hilang. Ubah dalam kari tu. Ui, Kak Leha ni iman tinggi betul. Allah. Ya ke Kak Leha iman tinggi? Sebut nikah 2. Gatal. Mai buat tengok. Kalau tengok buat. Kalau dia berani buat tu. Sambil duk asal pisau. Dia balik jagalah. Hei, semayang terima, puasa terima, haji terima, zakat terima, tutup aurat semua terima. Pasal apa? Saya iman Ustaz. Mai menikah 2? No. Bukankah kahwin 2 tu halal? Hari ni siapa menikah 2 siap? Siapa yang gatal jadi nombor 2? Penyondoi. Oi kawan-kawan, kita hentam. Suami saya nak menikah lain. Semua tibai laki dia. Dia ajak orang lain tibai laki dia dalam Facebook. Laki bodoh, laki tak guna, jantan keparat semuanya ada. Oi kawan-kawan, inilah madu saya. Serang. Penyondol, babi. Penyondol, babi. Lah ni siapa yang menikah 2 macam buat salah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang.
Bila menikah dua tu macam jenayah. Sampai bercerai, minta cerai. Saya tekad minta cerai dengan laki saya. Tak guna punya jantan. Benda tu halal kat Som. Halal tak halal? Halal kat mereka jantan. Kita tak boleh. Sampai jadi murtad, tuan-tuan. Orang perempuan, orang laki bila dengar ni, tibai tak? Tibai tak? Tak bagi tak? Saya, siapa je marah sangat? Sampai law tak bagi pun tak? Patut dia marah. Oi, abang kita ni. Takbir. Allahu Akbar. Huh, apa yang dia tak mau? Sudut dia mau, qisas dia mau. Hebat kita ni. Kita sembahyang subuh ni tuan-tuan, orang lain tak bangkit, kita bangkit dah. Kita tu siap. Allah, nampak seorang main lagi nampak tu. Saya kata lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Duduk. Ustaz nak habis, Ustaz nak pergi ke lain, nak tinggal berterbang ni tuan-tuan. Kita ni orang laki-laki ni, Allah zakat kita buat, bendang kita buat, padi kita buat. Dah tu saya masuk lah, penuh full house. Duduk. Lagi kita nasyid sama-sama. Lagi kita sama. Baik. Okey, nak nasyid tak lagi? Okey. Nasyid duduk diam-diam. Yang mana duduk luar tadi masuk penuh full house. Lagi langgar kamera-kamera ni tak ni. Kita orang laki-laki ni, Allah tak tahu nak abang lah. Allah. Zakat nombor 1 lah kita ni. Mai kenuri kendara kita lah. Allah. Habis kuliah maghrib. Keluar. Tak dan keluar masjid. Tuh. Tengah duk rukuk tu, rukuk jatuh atas sejadah. Masa sujud boleh simpan balik. Allah. Pak siapa yang tak boleh tinggal benda tu? Hak lain kita boleh tinggal. Mai menatang tu, Allah. Kita duk nampak pada isteri kita. Mai pada semua hukum, terima. Mai pada menikah dua, tak terima hantar Islam sepenuhnya lagi. Abang pun sama. Apa pula? Aku setuju. Memang abang setuju menikah dua. Tapi, sudah. Nak kata Islam tu apa? Udkhulu fis-silmi kafah, supaya dapat rahmat daripada Allah. Masuklah Islam secara sempurna, keseluruhannya. Jadi tuan-tuan, pelajaran kita malam ni, kita terima Islam keseluruhannya, supaya kita jadi orang beriman. Ustaz bak rokok, ustaz boleh cakap kat orang lain. Saya tak merokok. Okey? Sorry ustaz. Memang abang tak merokok. Tapi abang dengan jiran sebelah rumah abang dah 3 tahun tak cakap. Islam apa? Iman apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman kamu, tidak sempurna iman kamu, melainkan kamu sayang pada saudara kamu macam kamu sayang. Ada abang sayang dia ke abang benci kat dia? Saya benci dia. Iman apa? Sebab tu Allah tak bagi rahmat pada abang. Abang putus silaturahim. Ya, abang tak cakap dengan dia pasal apa? Ustaz tak tengok bendera dia apa? Saya bendera lain, dia bendera lain. Bukan dia Palestin. Itu Palestin baru kemarin dia pasang. Hak sebelum ni. Saya tak boleh tak? Saya allergic ustaz. Warna dia pun saya allergic tak? Paksa warna punya paksa kita putus silaturahim, kemudian kita minta rahmat daripada Allah. Macam mana? Sampai tak kawan, tak tegur, kenuri tak jemput. Macam bukan adik-beradik. Tapi bila duduk dalam kubur, malaikat tanya, Man ikhwanuka? Manat? Siapa saudara-saudara engkau? Kita pun jawab, orang Islam saudaraku. Agak-agak malaikat kata apa? Kalau kita jawab, orang Islam saudaraku. Dia malaikat kata apa? Ulang, tak apa nak dengar. Malaikat tak peka, saya tambah. Ulang balik. Orang Islam saudara saya. Boleh jawab. Bukan hang tak bercakap ke dengan orang sebelah rumah hang? Bukan hang tak bercakap ke dengan 4 orang dalam kampung hang?
Di dalam dunia hang tak cakap, dalam dunia hang tak tegur siapa, main dalam kubur hang mengaku orang Islam adik-beradik aku. No way, tuan-tuan. Sebab tu kita betulkan balik malam ni. Tak kira siapa pun kita dalam kampung kita ke manakah, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Hulurkan tangan. Sambut tangan aku. Tidak ada masa lagi untuk kita putus silaturahim. Sebab apa? Sebab mati bila-bila masa boleh sampai, tuan-tuan. Nombor 2. Orang yang siapa yang akan mendapat rahmat daripada Allah? Orang yang hijrah. Kita duk kata dia pondan ni teruk. Kita duk kata dia pondan ni teruk. Tuan-tuan, dia hijrah. Saya tanya dekat dia, Pak siapa pipi lagu ni? Saya tanya, tuan. Saya makan dengan dia, saya berjalan dengan Allah Yarham. Macam-macam program saya buat. Macam mana pipi hang jadi tembur macam pau? Macam mana supaya kulit hang cantik? Oh, dia cerita Allah, Ustaz. Ya Allah. Saya takut, Ustaz. Saya takut, Ustaz. Oh. Saya dengar cerita tu pun saya jantan pun saya takut, tuan-tuan. Tapi Allah bagi hidayah. Allah tarik dia. Allah hijrahkan dia. Akhirnya, tuan-tuan, kita ni boleh tentu hijrah. Saya jumpa dengan satu artis. Saya bersyukur, tuan-tuan, sebab saya ni TV saya boleh masuk walaupun kecil. TV saya boleh muat walaupun nipis. Alhamdulillah. Cuba tengok TV tu nipis, boleh masuk. Tak mana faham, tak faham sudah. Ada satu rancangan yang saya buat. Rancangan ni, tuan-tuan, saya jadi host. Saya jadi rancangan talk show. Saya jadi macam duk bercakap, ada tetamu, saya layan dia bercakap. Ada satu artis, saya buat satu program dalam TV. Saya tak pasti tuan-tuan tengok ke tidak dah. Lebih daripada 10 tahun rancangan ni. Lama lah. Artis ni pelakon wanita paling top. Tengah duk top, tengah kemuncak, tengah duk elok-elok, tiba-tiba menikah. Dan bila dia menikah, dia langsung tak terlibat dengan filem, drama, langsung tak terlibat. Jadi saya minta penerbit cari dia, panggil dia, kata Ustaz Kazim nak temu Ramah. Dia mari. Janji jangan berlakon, dia main. Bila dia main, tuan-tuan, dia tunduk. Sekarang akak buat apa? Saya panggil dia akak. Sekarang saya tinggal di kampung. Saya kahwin dengan suami saya. Suami saya buka ladang ayam, buka kebun sayur dan buka kolam ikan. Jadi saya sekarang duduk di kampung, bela ikan, bela ayam. Itulah kerja saya sekarang. Loh, pelakon cun-melecun bela ayam. Akak tak teringin untuk kembali ke rancangan hiburan, seni hiburan. Dia tunduk tau. Lepas tu dia ambil lak, duk teriak. Saya tanya kat penerbit, nak suruh potong. Penerbit kata jangan. Dia duk teriak. Oh sudah, soalan aku ni pasal apa? Boleh dah Ustaz jangan tanya lagi, saya dah tobat. Loh, saya dah tobat Ustaz, saya tak boleh ingat lagi Ustaz. Oh sudah tuan-tuan, rasa bersalah sungguh. Dia sebut hiburan teriak. Saya tak tahu nak tanya apa lah. Telok je nak last biji open scene lah. Tanya telok orang kat dia. Dia tak teriak ah. Ni yang kata hijrah, tuan-tuan oi. Dia tak cerita saya dulu, dia tak cerita. Saya dulu dia tak cerita. Kita hari ni hijrah, tapi duk bangga. Hah, hampa main naik apa? Naik motor pakcik. S1R. Hampa takat S1R pun bangga lah ni. Pak Long hampa ni, RX apa tak? Sekali Pak Long up 8 tiang. Oh,
Dia duk cerita lagi hak hero dia. Belum tobat. Belum tobat. Orang yang tobat, dia tak mau cerita lah jahat dia. Dia tobat sungguh. Pasal apa? Dia nak dapat rahmat daripada Allah. Allah. Tuan-tuan, ada banyak mayat yang saya uruskan. Ada banyak sangat di sekolah saya tu yang saya uruskan kematian dia. Baik lelaki, baik perempuan. Ada satu orang, tuan-tuan, dia mari, dia kata, Ustaz, saya mai sini, saya nak mati sini. Saya tanya macam mana? Hantar nak mati. Dalam hati kata, tak apalah, kak duduklah. Duduklah. Memang mati sungguh, tuan-tuan. Saya ceramah di Kuala Lumpur, dia pun telefon, Ustaz, akak kita tu tak ada lah. Ha? Semalam aku duduk nyembang dengan dia. Memang mati, tuan-tuan. Saya pun balik, tuan-tuan, ambil mayat daripada hospital, buat balik, minta orang makcik-makcik pondok bersihkan badan dia, tukar apa semua. Saya pun nak tengok muka dia. Waktu sebelum duk tutup dengan kain batik lepas tu, nak tutup tu saya buka Ustaz. Saya buka Ustaz, saya letak balik. Saya buka Ustaz tudung dia tu, saya letak balik. Lepas tu saya lari duduk kat penjuru. Pukul 4 pagi dia pun tanya saya, Ustaz, awak kenapa? Mayat tu lawa sangat. Mayat tu cantik sangat. Mayat tu senyum sangat. Saya tak pernah tengok mayat macam tu. Saya nak takut. Selalu kita tengok mayat menakutkan, kita takut. Yang saya ni segan pada orang tu, tuan. Saya segan pada dia. Allah, malunya aku, Allah, cantiknya tu senyum. Macam hidup senyum. Ni apa ni amalan ni, tuan-tuan? Apa amalan ni? Perempuan ni? Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya ni tak ingat ada berapa banyak mayat saya duk urus, tuan-tuan. Hak muda, hak kecil, hak tua. Tapi macam-macam mayat saya jumpa. Hak ni saya serenda, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tak pernah tengok lagi mayat tu senyum macam kita hidup. Memang bersih gila, tuan-tuan. Hijrah. Orang yang tobat kepada Allah, dia serah diri dia pada Allah. Yang lepas-lepas tu dia pulang kepada Allah. Aku minta ampun ya Allah, sekarang aku hijrah pada jalan-Mu ya Allah. Allah bagi rahmat pada dia. Kembali ke rahmatullah. Bersih ya, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan pandang jahat pada orang. Kita tak tahu kesudahan dia apa. Tak kita yang mati jahat. Dan yang terakhir, tuan-tuan, jihad pada jalan Allah. Orang yang akan dapat rahmat daripada Allah ialah orang yang berjihad pada jalan Allah. Kita tak mampu nak pergi Palestin, tuan-tuan. Kita tak mampu nak pergi sana. Jauh. Apa yang kita mampu buatlah. Kalau boleh boikot, setakat mana yang kita boleh boikot, boikotlah barangan Yahudi. Boikotlah. Banyak sangat. Setakat mana yang kita mahu. Tak boleh nak boikot. Tadi tu imam baca doa kunut nazilah. Amin pun jadilah. Ni amin pun tidak. Sedekah pun tidak. Jihad pun tidak. Amin pun tidak. Apa kata tuan-tuan malam ni? Balik ke rumah, kita Google kunut nazilah. Kenapa tak? Satu malam, dua malam ni aku nak hafal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika Allahumma wasallit ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilan kitab wa ya mujriyas sahab wa ya haziman ahzab ihzinhum wansurna. Allahu Akbar, tuan-tuan, hebatnya anak-anak kita, cucu-cucu kita. Hak kita pun tak hafal kunut nazilah. Bukan kata kunut nazilah, kunut subuh pun tak hafal. Anak-anak kita main hafal, bangganya saya.
Syukur tuan-tuan dapat anak-anak macam ni. Mak bapak bagus, cikgu bagus, tok imam bagus, masjid bagus, ini dia hasil dia. Tuan-tuan, tadi saya cakap dekat TMB Al-Ustaz, saya nak dibunuh, saya nak disimbah cuka, saya disantau, saya dicekak, saya di garis kereta, rumah saya dibaling air kencing, orang fitnah saya, orang kutuk saya, orang kata macam-macam kat saya, orang halang macam-macam ceramah saya, orang kata, orang busuk hati macam-macam. Tapi saya setakat ni, tuan-tuan bayangkan perut saya hak boroi ni. Asal nak ceramah aja boroi, asal boroi je ceramah. Jadi kembung. Sehari habis ceramah kempes balik. Ni masuk skop ni. Masuk skop sini, masuk skop ke bawah 3 kali lah. Doktor kata sihat, tak ada apa. Lah tuan-tuan, saya keluar pada hospital. Saya panggil makcik pondok, saya panggil ustaz saya. Saya kata, hampa baca surah ni, hang baca surah ni, makcik baca surah ni, makcik baca surah ni. Saya duduk tengah-tengah. Baca Quran, saya baca ayat doa. Lepas tu saya nak mandi, saya ambil daun bidara, saya ambil limau, campur-campur semua, saya pun mandi. Mandi tuan-tuan, urut perut ni bagi kempis. Pasal apa duduk cekang sampai 40 pinggang ni. 42 pinggang. Kembung lagu tu. Bila urut tuan-tuan, keluar jarum. Sampailah saya simpan jarum. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, main di rumah. Nak ambil terus pun tak apa kat nak. Buat pengerah, tak. Tuan-tuan. Orang kutuk, orang maki, orang boikot. Saya masuk mengajak, dia keluar ke belakang. Saya masuk, dia keluar. Itu sedih tuan-tuan. Padahal dia mengaji Quran tu kita duk ajak. Boikot sungguh-sungguh, pulau salam tak mau jawab, apa pun tak mau. Kalau ikutkan hati saya tuan-tuan, baik saya jadi penyanyi. Ikutkan hati saya tuan-tuan, baik saya jadi pelawak, pelakon, semua saya boleh buat. Saya berlakon saya buat, saya jadi juri Maharaja Lawak, semua saya buat. Orang siram rumah saya dengan air kencing. Orang panggil anak saya, hang nak Ustaz Kazim ke? Ya. Bapak hang tu anjing. Sedih tuan-tuan. Anak saya balik, orang panggil saya anjing. Ayah, pasal apa dia panggil anjing ayah? Dia tu bodoh, anjing orang tak kenal. Saya kata lagu tu, anak saya di universiti, pensyarah dia duk kutuk Ustaz Kazim depan dia. Dia tak tahu anak saya depan dia. Cuba kamu tengok, ada 2 ustaz di Malaysia. Satu Ustaz Kazim, satu lagi Ustaz Azhar. Dia orang duduk kutuk saya dengan Ustaz Azhar. Anak saya telefon saya, Ustaz, ayah, dia kutuk ayah lagi. Semalam dia kutuk lagi, hari ni dia kutuk lagi. Kami ni dengar untuk kutuk Ustaz ke apa? Share kat anak saya. Sebab tu anak saya 5 orang masuk universiti. 5 anak saya nama binti Muhammad, bin Muhammad ya. Kazim tak ada. Bayangkan anak-anak saya simpan identiti anak Ustaz Kazim sampai habis, sampai konvo baru beritahu, kamu anak Ustaz Kazim ke? Ya. Sebab apa? Sebab selama ni binti Muhammad, Kazim tu simpan. Sebab takut kena boikot. Saya kata jangan buh nama ayah. Sekali dia orang boikot engkau. Tak apa ke ayah? Tak apa. Untuk resmi kau pakailah Kazim. Untuk saja saya buh Muhammad. Sedih tuan-tuan. Kalau boleh, sampai saya boleh buat filem tentang cerita saya. InsyaAllah filem ni akan disiarkan. Sampai saya buat buku macam mana teruknya jadi penceramah. Ya, orang benci tuan-tuan. Tetapi bila saya faham balik, itulah jihad. Itulah nak dapat rahmat daripada Allah. Maka saya tak mau berhenti. Saya akan tetap berdakwah. Kerana dakwah menuntut, mengajar ilmu ini sebahagian daripada jihad di jalan Allah
Sebab Allah kata orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan, jom. Yang pertama, kita jadi orang yang sempurna iman kita. Dua, jom kita hijrah jadi orang baik. Dan yang ketiga, jom kita berjihad. Apa saja bukti yang kita tolong agama Allah, mudah-mudahan kita dikira jihad. Boleh adik-adik? Boleh. Boleh. Okey, bangun. Bangun.